Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua calon STPM. Semoga kita semua sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dalam Ikhlas Kelantan khusus untuk subjek Ekonomi 1. Saya Cikgu Azhar bin Ali, Guru Ekonomi di SMK Tumpat Kelantan. Baiklah pelajar-pelajar semua, pada hari ini kita akan berkongsi dengan pelajar-pelajar satu tajuk yang agak penting dalam peperiksaan bagi kertas Ekonomi 1, iaitu bab 4, struktur pasaran. Baiklah pelajar-pelajar, dalam bab ini terdapat 3 pasaran utama. Pasaran yang pertama ialah pasaran persaingan sempurna atau lebih dikenali sebagai PPS. Pasaran kedua ialah pasaran monopoli dan pasaran yang ketiga ialah pasaran persaingan bermonopoli. Baiklah pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, kita mulai dengan pasaran yang pertama, iaitu pasaran persaingan sempurna atau seperti yang cikgu katakan tadi, lebih dikenali dengan PPS. Cikgu hanya memfokuskan beberapa subtopik yang difikirkan penting dalam pasaran ini. Baiklah pelajar-pelajar, kita mulakan dengan definisi pasaran persaingan sempurna ataupun PPS. PPS boleh didefinisikan sebagai satu pasaran yang mempunyai ramai penjual dan pembeli yang mengeluarkan barang yang homogen atau barang yang mempunyai pengganti yang hampir. Fokus yang pertama adalah penutupan firma PPS dalam jangka pendek. Baiklah pelajar-pelajar, sebelum kita membicarakan fokus kita pada kali ini, terlebih dahulu kita menganalisis beberapa situasi yang berlaku dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek, firma PPS memperolehi 3 situasi keuntungan. Yang pertama, untung lebih normal. Yang kedua, untung normal. Yang ketiga, rugi atau juga kita boleh panggil untung kurang normal. Baiklah pelajar-pelajar, terdapat pula 2 situasi kerugian, iaitu rugi yang membawa kepada penutupan firma dan rugi yang membolehkan firma meneruskan operasi perniagaannya. Baiklah pelajar-pelajar, apa yang cikgu mahu bincangkan atau mahu kongsikan pada kali ini ialah mengapa firma PPS terpaksa menutup firma apabila mengalami kerugian. Contoh soalan yang cikgu bawa di sini ialah, dengan menggunakan gambar rajah, terangkan mengapa firma pasaran persaingan sempurna terpaksa menutup operasinya apabila firma tersebut mengalami kerugian. Marilah kita sama-sama merujuk kelok yang cikgu paparkan di sini. Keseimbangan firma pasaran persaingan sempurna DEO apabila hasil sud ataupun MR sama dengan kos sud ataupun MC. Kombinasi untuk keseimbangan, pelajar-pelajar mesti tulis harga dan keluaran. Harga di PO dan keluaran, atau sesetengah pelajar menulis output di QO. Jumlah hasil firma sebanyak OPO, EO, QO. Manakala jumlah kos firma sebanyak OP2, AQO. Ini bermakna jumlah hasil lebih kecil daripada jumlah kos yang menyebabkan firma memperoleh kerugian sebanyak PO, P2, A, EO. Baiklah pelajar-pelajar, kerugian yang dialami oleh firma PPS
memaksa firma menutup operasinya ataupun menutup perniagaannya kerana jumlah hasil yang diterima oleh firma itu sebanyak OPO, EOQO tidak dapat menampung sebahagian jumlah kos berubah ataupun dengan kata lain TWC, iaitu sebanyak PO, P1, BEO dan juga keseluruhan jumlah kos tetap atau lebih dikenali sebagai TFC, iaitu sebanyak P1, P2, AB. Firma juga terpaksa menutup operasinya kerana kerugian yang dialami oleh firma apabila menutup firma iaitu sebanyak P1, P2, AB adalah lebih kecil berbanding firma meneruskan operasinya iaitu kerugian yang ditanggung sebanyak P2, sebanyak PO, P2AEO. Maka firma PPS dapat meminimumkan kos apabila menutup operasinya. Pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian, baiklah, fokus yang kedua. Okey, kita sudah selesai fokus yang pertama dalam bab ini. Cikgu akan menganalisis atau memfokuskan iaitu fokus yang kedua yang cikgu bawa pada hari ini ialah perbandingan ataupun perbezaan antara firma PPS ataupun pasaran persaingan sempurna dengan pasaran monopoli. Cikgu bawa kedua-dua pasaran ini untuk perbezaan kerana dalam peperiksaan merupakan soalan yang famous, soalan yang sering kali ditanya dalam peperiksaan. Apabila kita membincangkan berkenaan perbezaan antara kedua-dua pasaran, terdapat dua perbandingan yang utama, iaitu yang pertama perbandingan ciri-ciri, iaitu perbandingan ciri-ciri antara PPS dan pasaran monopoli ataupun PN. Dan perbandingan ataupun perbezaan yang kedua, perbandingan tingkat keseimbangan. Di sini cikgu hanya memfokuskan satu perbandingan sahaja, iaitu perbandingan tingkat keseimbangan, memandangkan perbandingan ciri-ciri untuk PPS dan PM baru saja ditanya dalam peperiksaan. Di sini cikgu akan memberikan satu contoh soalan berkenaan dengan perbezaan PPS dan PM pada tingkat keseimbangan. Soalannya ialah, dengan menggunakan gambar rajah, terangkan perbezaan tingkat keseimbangan antara pasaran persaingan sempurna dan pasaran monopoli dari segi yang pertama harga, yang kedua keluaran ataupun output, yang ketiga keuntungan, yang keempat lebihan pengguna, yang kelima kecekapan pengeluaran dan yang terakhir ialah kecekapan peruntukan. Baiklah pelajar-pelajar yang setia, yang masih bersama dengan saya, gambar rajah atau kelok yang perlu dilukis berdasarkan soalan ini ialah kombinasi antara kelok PPS dan kelok pasaran monopoli dalam jangka panjang. Pelajar-pelajar mestilah meletakkan simbol yang tepat. Ini peringatan daripada cikgu. Sekali lagi, pelajar-pelajar mestilah meletakkan simbol yang tepat agar dapat membezakan kelok-kelok dalam pasaran persaingan sempurna dan kelok-kelok pasaran monopoli. Seperkara lagi yang penting semasa melukis kelok pelajar-pelajar, apabila terdapat satu item perbezaan lebihan pengguna. Ini yang penting. Apabila terdapat satu item perbezaan lebihan pengguna antara PPS dan pasaran monopoli, kelok hasil purata AR bagi pasaran persaingan sempurna hendaklah memotong kelok kos purata
atau AC yang minimum. Okey, pelajar-pelajar. Contoh jawapan yang cikgu paparkan itu adalah contoh jawapan yang salah. Kerana pelajar-pelajar memberi jawapan secara umum tanpa merujuk kepada gambar rajah yang dilukis. Contoh jawapan calon ialah, ataupun pelajar-pelajar, harga PPS lebih tinggi berbanding PM. Output PPS lebih kecil berbanding output pasaran monopoli. Lebihan pengguna PPS lebih besar berbanding pasaran monopoli. PPS mendapat untung normal dan pasaran monopoli mendapat untung lebih normal. Dan seterusnya, PPS mencapai kecekapan peruntukan dan PM tidak mencapai kecekapan peruntukan. Dan yang terakhir ialah PPS mencapai kecekapan pengeluaran dan PM tidak mencapai kecekapan pengeluaran. Okey, di sini baiklah pelajar-pelajar, cikgu akan memberi tip ataupun huraian yang betul dan tepat berdasarkan kepada rajah ataupun kelok yang pelajar-pelajar lihat di paparan. Okey, yang pertama sekali ialah keseimbangan pasaran PPS adalah DES. Ataupun mana-mana simbol yang pelajar-pelajar fikirkan sesuai, pelajar-pelajar boleh masukkan ataupun boleh tuliskan dalam jawapan. Tapi cikgu gunakan di sini ialah DES. Apabila MRS sama dengan MC, manakala keseimbangan pasaran monopoli DEM. Apabila MRM sama dengan MS. Ini untuk membezakan kedua-dua pasaran. Seterusnya ialah berkenaan dengan harga. Ini perbandingan harga, kita perlu rujuk kepada kelok. Harga PPS di PS adalah lebih tinggi berbanding harga di pasaran monopoli, iaitu DPM. Kita kena rujuk kepada kelok dan simbol yang ditulis dalam rajah. Perbezaan yang kedua ialah berkenaan dengan keluaran. Keluaran PPS DQS adalah lebih tinggi berbanding keluaran pasaran monopoli DQM. Seterusnya berkenaan dengan lebihan pengguna. Lebihan pengguna PPS sebanyak PS P2ES. Kita kena nyatakan jumlah ataupun lingkungan jumlah lebihan pengguna. Jadi sekali lagi, cikgu ulang. Lebihan pengguna PPS sebanyak PS P2ES adalah lebih besar berbanding pasaran monopoli, iaitu sebanyak PM P2E. Perbezaan seterusnya pelajar-pelajar. PPS memperoleh untung normal sebanyak OPS ESQS. Manakala pasaran monopoli memperoleh untung lebih normal sebanyak P1 PM AB. Seterusnya kita fokuskan kepada kecekapan peruntukan. PPS mencapai kecekapan peruntukan sumber. Kerana apa, pelajar-pelajar? Kerana output firma PPS DQS berada pada P sama dengan MC ataupun cost shoot. Manakala pasaran monopoli tidak mencapai peruntukan sumber kerana output firma PM DQM berada pada P lebih besar daripada MC. Seterusnya perbezaan ialah berkenaan dengan kecekapan pengeluaran. PPS mencapai kecekapan pengeluaran kerana output firma PPS DQS berada pada titik LAC ataupun dengan kata lain kos purata jangka panjang yang minimum. Manakala pasaran monopoli tidak mencapai kecekapan pengeluaran kerana output firma PM pasaran monopoli DQM berada di mana pelajar? Berada pada titik LAC yang sedang
menurun. Okey? Pelajar-pelajar, cikgu mengharapkan semua pelajar dapat menggunakan huraian yang cikgu nyatakan tadi. Yang amat penting di sini ialah setiap fakta yang dihuraikan mestilah berpandu kepada rajah atau keluk yang dilukis. Okey? Seterusnya pelajar-pelajar, kita sudah berlalu dua fokus, iaitu fokus yang pertama, fokus yang kedua, dan sekarang ini kita sudah sampai kepada fokus yang ketiga, iaitu ataupun yang terakhir pada pertemuan ini, iaitu dasar kawalan harga oleh kerajaan ke atas pasaran monopoli. Cikgu ambil khusus pada pasaran monopoli berkenaan dengan dasar kawalan harga. Okey, pelajar-pelajar, terdapat dua dasar kawalan harga terhadap monopoli, iaitu yang pertama, dasar kawalan harga P sama dengan MC, ataupun dengan kata lain, harga sama dengan kos sud. Dan dasar kawalan harga yang kedua ke atas monopoli, dasar kawalan harga P sama dengan AC, ataupun dengan kata lain, harga sama dengan kos purata. Okey, pelajar-pelajar, apa tujuan kerajaan melaksanakan dasar ini kepada pasaran monopoli? Ada rasionalnya, ada tujuannya. Iaitu tujuannya ialah dasar harga ini diperkenalkan oleh kerajaan adalah untuk mengurangkan kuasa pemonopoli dan menjaga kebajikan masyarakat agar tidak dibebankan dengan harga yang tinggi. Okey, baiklah pelajar-pelajar. Di sini cikgu akan bagi satu contoh soalan. Soalannya berbunyi, dengan bantuan gambar rajah, terangkan kesan ke atas pasaran monopoli apabila kerajaan melaksanakan dasar kawalan harga P sama dengan MC dan dasar kawalan harga P sama dengan AC. Okey. Cuba lihat keluk yang cikgu lukis di paparan. Okay, berdasarkan keluk yang dipaparkan, kita mestilah menghuraikan kesan ke atas pasaran monopoli, iaitu pertama, kesan kepada harga, kedua, kesan kepada keluaran ataupun output, dan yang ketiga, kesan kepada keuntungan apabila kerajaan melaksanakan dasar kawalan harga P sama dengan MC dan P sama dengan AC. Baiklah pelajar-pelajar, begini caranya untuk memberikan jawapan kepada soalan yang cikgu berikan tadi. Pertama sekali ialah kita tidak dapat lari daripada menulis keseimbangan asal. Sebab keseimbangan asal ini markah akan diberikan kepada pelajar-pelajar yang menulis keseimbangan asal. Jadi berdasarkan kepada keluk, keseimbangan asal pasaran monopoli ialah DEO apabila MR sama dengan MC. Harga di PO dan output ataupun keluaran di QO. Pemonopoli ataupun pasaran monopoli ataupun firma monopoli memperoleh untung lebih normal iaitu sebanyak P1, P0, AB. Okay, baiklah, kita menjurus kepada soalan yang ditanya. Apabila kerajaan melaksanakan dasar kawalan harga P sama dengan MC, maka keseimbangan sudah berubah pelajar-pelajar. Keseimbangan baru berubah di I1. Di mana pelajar-pelajar? Iaitu apabila AR sama dengan MC. Jadi apa kesannya? Ini yang memberi markah kepada kita pelajar-pelajar. Kesannya ialah harga jatuh dari PO ke P2. Kena nyatakan simbol PO ke P2. Dan seterusnya kesan ialah kepada keluaran. Keluaran bertambah dari QO ke Q1.
Dan apa yang berlaku kepada keuntungan? Keuntungan pasaran monopoli telah berkurang dari P1, P0, AB kepada P4, P2, I1C. Itu merupakan kesan dasar kerajaan, iaitu kawalan harga P sama dengan MC. Okey, baiklah pelajar-pelajar, kita beralih kepada kesan kawalan harga yang kedua, iaitu apabila kerajaan melaksanakan dasar kawalan harga P sama dengan AC pula, maka keseimbangan baru. Keseimbangan sudah berubah daripada EO ke mana pelajar-pelajar? Keseimbangan barunya di E2 apabila AR sama dengan AC. Apakah kesannya? Okey, kita turuti kesannya. Maafkan saya. 3 juga kesannya, itu kesan kepada harga, kesan kepada output dan kesan kepada keuntungan. Jadi kesannya ialah harga jatuh dari PO ke P3, keluaran bertambah dari QO ke Q3 dan keuntungan pasaran monopoli daripada untung lebih normal P1, P0, AB menjadi untung normal, iaitu sebanyak O, P3, I2, Q2. Okey, baiklah pelajar-pelajar. Cikgu rasa sekian sahaja untuk pertemuan ini. Semoga kita dapat bersua lagi untuk edisi slot yang akan datang. Semoga info yang dipaparkan ini dapat membantu semua calon, semua pelajar yang mengambil kertas ekonomi 1 dalam peperiksaan STPN, sama ada semester 1, 2021 maupun ulangan STPN 2020 yang akan ditempuhi nanti. Sebelum berpisah, terimalah sedikit kata-kata motivasi daripada cikgu. Untuk menempa kejayaan dalam hidup, pelajar-pelajar seharusnya mempunyai pengorbanan dan daya juang yang tinggi. Seperti kata pepatah Melayu, kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya? Atau genggam bara api, biar sampai menjadi arang. Bagi pelajar Muslim, sudah tidak dapat lari daripada ikhtiar dan usaha. Selepas pada kita ikhtiar, kita usaha, seterusnya barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera.